ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Ada saudara kita bertanya, Ustaz, berapakah jumlah bilangan mazhab dalam pengajian fiqh Islam dan apakah hukum kita ni mengikut mazhab? Lebih kuranglah dua soalan bergabung. Berapakah jumlah mazhab dalam pengajian fiqh Islam, jumlah mazhab, dan apakah hukum kita ni ikut mazhab? Lebih kuranglah. Jadi berapa jumlah mazhab? Berapa jumlah mazhab, Mak? Hak kita belajar, hak kita bertaklid hari ni berapa? Absat? 4 mazhab. Iaitu mazhab Imam Hanafi yang 90 Hijrah. Mazhab Maliki bukan 80 Hijrah. Mazhab Maliki berapa? 94 Hijrah. Mazhab Syafi'i 150 Hijrah. Mazhab Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Ni mazhab hak paling besar yang masih kekal sampai hari ini, mempunyai jutaan pengikut-pengikut mazhab di belakang imam-imam besar ni. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sebenarnya kalau kita belajar di universiti-universiti di Timur Tengah, bukan nak lebihkan Timur Tengah, bawa balik kitab tu orang Malaysia pun boleh belajar. Kalau kita belajar perbahasan perbandingan fiqh, iaitu fiqhul muqaran. Hak seingat saya, kita ada 13 mazhab. 13 mazhab. Tapi mazhab lain tak ada pengikut, yang menyebabkan terkubur mazhab dia. Antara lain yang saya sebut, tadi dah berapa? Tadi dah 4. Untuk sampai pada 10, saya sekang dulu 3 yang 13 belakang tu. Jadi 10 kita dah ada 4, kita nak 6 lagi. Yang nombor 1 daripada 6 tu mazhab Imam Tabari. Pernah dengar Imam Tabari? Pernah baca tafsir Tabari? Tafsir Tabari tu Ibnu Jarir At-Tabari, dia ada mazhab sendiri. Tapi mazhab dia tak bertahan lama, tak ada pengikut, berkubur. Pertama mazhab Tabari. Yang kedua mazhab Imam Auza'i. Pernah dengar nama Imam Auza'i? Tu yang kedua. Yang ketiga mazhab Imam Sufyan As-Sauri. Dia bukan saja fiqh hebat, dia juga seorang ulama sufi, ulama tasawuf. Sufyan As-Sauri berguru dengan Rabi'atul Adawiyah. Yang ketiga Sufyan As-Sauri. Yang keempat ialah Imam Lais bin Sa'ad dari Mesir. Lais bin Sa'ad ni guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan saja belajar dengan Imam Malik di Madinah, tapi bila dia pergi Mesir, inilah guru dia, Lais bin Sa'ad. Dikatakan Lais bin Sa'ad ni lebih alim dari Imam Syafi'i, tapi sebab dia tak ada pengikut. Tu yang keempat, mazhab Lais bin Sa'ad. Yang kelima, mazhab Abi Daud Al-Asbahani. Yang ni tak popular, tapi ada mazhab Abi Daud Al-Asbahani. Yang keenam, mazhab Daud Az-Zahiri, Imam Zahiri, yang ambil zahir ayat saja tu. Tu 6. Campur 4 jadi 10. 13 tu sebab saya asing tadi, sebab dia lebih kepada Syiah. Iaitu mazhab Syiah Ismailiyah, Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Jadi 4 campur 6, 10. 10 campur 3, 13. Itulah. Jadi perbahasan fiqh muqarran bukan semestinya satu hukum tu ada 13 mazhab ni, tak. Kadang-kadang satu hukum tu ada 5. Kadang-kadang satu hukum ada 6. Kadang-kadang satu hukum ada 7, 8. Pandangan-pandangan imam-imam mengikut mazhab dan kecenderungan masing-masing. Jadi hak setakat saya belajar ada 13. Kalau orang lain belajar lebih lagi, ilmu dia lagi tinggilah. Apakah hukum bermazhab? Hukum bermazhab. Hukum bermazhab, saya tak alim, saya tak reti, jadi saya ni wajiblah bagi saya. Sebab saya tak alim, saya tak reti. Takut orang lain hak hebat, dia rasa dia terror, dia rasa reti, aku tak payah pakai mazhab. Dia tak payah pakai mazhab. Agak-agak boleh tak? Lepas ke tak payah pakai mazhab? Dia macam ni sebenarnya. Yang dikatakan tidak bermazhab. Bukan tak bermazhab, macam ni. Kita lah ni, kita ada penentuan. Kita lah ni, kalau orang tanya hang mazhab apa, kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ada satu lagi, dia bukan tak mau mazhab. Dia tak tolak mazhab. Tetapi dia nak macam ni.
Dia nak sekiranya datang satu hukum. Kita kata hukum A. Dalam perbandingan 4 mazhab ni contoh, ditarjihkan, lebih disahihkan oleh ulama, yang paling kuat dalil dia ialah mazhab Hanafi tentang hukum A. Jadi dia nak ambil mazhab Hanafi punya hukum. Datang pula hukum B, kuat mazhab Hambali, dia ambil hak Hambali. Datang hukum C, kuat hak Syafi'i, dia ambil hak Syafi'i. Dalam masa yang sama, dia tak tolak mazhab, tetapi dia tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia ambil hak paling sahih, dia ambil hak paling rajih. Nak kata dia keluar, tak, sebab nak keluar apa? Ni dia ambil Syafi'i, ni dia ambil Hanafi. Tapi dia tak ada penentuan macam kita tadi, tak tertakluk tetap kepada Syafi'i. Dia ambil hak umum. Jadi apa-apa pun, dua-dua masih tertakluk dalam taklukan kemazhaban. Jadi ni satu cerita lagi orang yang betul-betul nak keluar. Aku nak pakai Quran teguh, aku nak pakai sunnah teguh. Seolah-olah tak mau terikat dengan mazhab. Agak-agak boleh ke tak? Imam Bukhari mazhab apa? Syafi'i. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Asqalani mazhab Syafi'i. Imam Sayuti mazhab Syafi'i. Walaupun mereka tu dah hebat, mereka tak buat macam hak kedua tadi. Nak pilih-pilih tu dah. Mereka lebih terikat dengan satu-satu mazhab. Syafi'i aku Syafi'i, aku Hambali, terikat dengan satu. Oh, hari ni hebat. Dia nak buat mazhab sendiri. Macam mana? Ambil terus dari Quran, ambil terus dari hadis. Boleh. Kalau kita punya kekuatan ilmu. Nak jadi mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, sekurang-kurang satu riwayat ada 13, satu riwayat ada 15 jenis ilmu. Nombor 1, ilmu tentang Quran. Ilmu tentang Quran ada 17 jenis pula. Agak-agak nombor 1 lepas ke tak? Nak jadi mujtahid mustaqil ada 13, ada 15. Nombor 1 tu ilmu Quran. Ilmu Quran pula 17 dah. Kalau nombor 1 pun tak lepas, tak payah ceritalah hak belah-belah lain tu. Jadi dia rasa dia terror, ambil terus Quran, ambil terus daripada hadis. Kita sekurang-kurang ilmu usul fiqh mantap. Satu lagi ilmu istinbat hukum. Kalau kita hari ini nak cari Quran sendiri, hadis sendiri, tapi berpaksikan kepada kaedah yang dikemukakan oleh Imam 4, maksudnya kita masih lagi bertaklid dengan mazhab juga. Aku cari dalam Quran sendiri, aku cari dalam sunnah. Kaedah usul mana hang pakai nak keluarkan hukum ni? Aku pinjam hak Imam Syafi'i. Jadi hang masih bertaklid dengan Imam Syafi'i. Hang nak buat mazhab sendiri, hang kena reka kaedah usul sendiri. Mampu ke tak? Tak mampu. Bila tak mampu, wajib bermazhab lah. Jadi imam mazhab ni ikut siapa? Ikut guru dia sebelum tu. Guru dia ikut sebelum tu. Guru dia ikut sebelum tu. Sahabat, tabi'in sampai kepada Nabi. Ke mazhab ni dia pakai kitab Feng Shui ke, kitab Weda ke, macam mana? Dan sampai tak mau ikut mazhab. Macam ni lah. Kiasan paling mudah. Hari ni kalau saya nak buka laptop, saya nak buka notebook, saya nak buka desktop, saya kena bermazhab. Ada 3 mazhab utama. Pertama mazhab Windows, yang kedua mazhab Linux, yang ketiga mazhab Mac OS. Operating system dia panggil OS. Sama ada nak layar, pakai Windows, pakai Linux, pakai Mac OS. Tanpa guna hak ni, agak-agak boleh masuk ke tak, Mak? Tak ada siapa berani nak masuk. Maksudnya, waktu berkomputer, saya kena bermazhab sama ada Windows, saya kena bermazhab Linux, saya kena bermazhab Mac OS. Boleh tak Ustaz saya nak reka OS saya sendiri, operating system? Silakan kalau hang mampu. Apa nama dia? Nama dia Bangang OS, contoh. Tiba-tiba tak boleh nak buka desktop lagi, hang dah. Itulah. Ustaz, saya dah reka OS saya sendiri. Tiba-tiba memang macam nama dia, jadi bangang sungguh. Desktop tak buka, hang dah. Kita takut OS pun hang, kita buat mazhab pun tak ada seminggu, hang juga. Hang tak apa lagi, jengkreng. Orang Kelantan kata. Jengkreng okey lagi, jengkreng kongkeng. Jengkreng kongkeng tu tak ada lah, tak boleh nak cakap apa lah. Kalau kita contoh nak komputer, hang tak mau pakai Windows, silakan. Tak mau pakai Linux, silakan. Tak mau pakai Mac OS, silakan. Buat operating system sendiri. Tapi kalau hang, kalau apa, ikut hang. Sama juga hang ni. Kalau kita berkemampuan, tak salah. Pintu ijtihad masih belum ditutup. Siapa yang berkemampuan? Tapi agak-agak mampu ke tak? Tak mampu.
Quran 30 juzuk tak lepas dah. Sunan Sittah tak berapa nak lepas. Hak saya duk baca-baca tadi lepas ke tak? Hak saya duk baca-baca tadi lepas ke tak? Tak berapa nak lepas juga. Bukan nak kata tu keutamaan. Tapi kita sedar diri. Jadi automatik untuk saya lah. Untuk saya wajib lah. Untuk tuan-tuan, kalau rasa tuan-tuan hebat, boleh cipta mazhab sendiri, boleh cipta kaedah sendiri. Ada. Jadi persoalan paling penting, mampu atau tak? Tak mampu. Jawab tak ada. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya hanana ya hanana